Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video tadi kita dah berhenti sakat contoh 1, muka surat 3. Sekarang kita sambung semula ke muka surat 4. Okey, jom kita tengok. Kat sini dia ada tanya, bagaimana kita dapat menentukan bahawa graf bagi suatu hubungan ialah fungsi. Ini soalan dia ya. Ini soalan dia. Soalan dia, bagaimana kita nak menentukan yang suatu graf tu adalah fungsi. Macam mana? Ada idea nak buat macam mana? Kalau macam tadi, kat sini kita ada arrow diagram. Okey, mudahlah yang ni untuk kita tentukan dia fungsi atau tidak. Yang ni kita just tengok dia punya image ni. Image ni dia satu. So dia adalah fungsi. Tapi kat sini dia graf macam ni. Contohnya macam ni, straight line. Yang ni bulat. Macam mana kita nak tentukan dia satu fungsi? Okey, cara dia mudah je. Kita buat ujian garis mencancang. Ujian simple je. Mudah je ni. Macam mana? Ni ada contoh kat sini, dia dah bagi. Buat je straight line, menegak, mencancang. Lepas tu, kita tengok dia. Ni jika garis mencancang memotong graf hanya pada satu titik. Okey. Dia memotong graf tu hanya pada satu titik je. Tak kisahlah kita buat straight line kat mana. Contoh macam ni. Macam ni. Ni kalau kita buat straight macam ni, straight guna pembaris ya. Dia still kena satu titik saja, satu titik. Ni pun satu titik, ni pun satu titik. Kalau buat tegak kat sini pun satu titik je. So kalau dia hanya mengena satu titik sahaja, dia adalah fungsi. Okey. Kalau rajah kedua ni, graf bulat, tengok dia buat garis dot-dot ni, garis putus ni. Kita boleh tengok dia kena dua titik. Dia melalui dua titik. Kat sini satu, kat sini satu. So, dia bukan fungsi. Sebab apa bukan fungsi ni? Pelajar-pelajar kena tahu juga sebab apa dia tidak fungsi. Sebab apa? Contoh. Okey, sekejap. Contohlah, katalah titik kat sini, koordinat kat sini adalah contoh cikgu letak je lah ni, contohlah katalah koordinat kat sini ada 1, negatif 2. Susah sikit nak tulis sebab tulis guna mouse. Ke atas ni pula katalah ni adalah sebab dia garis yang sama, so katalah dia 1, 2. 1, 2 koordinat dia. Bila kita ada koordinat, kita boleh lukis arrow diagram. Kita buat arrow diagram macam ni, arrow diagram. Buat 2. Ni arrow gambar raja anak panah. Ni objek dia 1, 1. So nombor kat sini adalah 1. Sebelah ni ada nombor 2. Image dia ada nombor 2 dan negatif 2. So kita tulis kat sini nombor 2 dan negatif 2. Okey. Buat arrow dia. Dia punya arrow. Dari 1 ke 2. Dari 1 ke negatif 2. So macam mana ni? Ni jenis hubungan bagi gambar rajah ni macam mana? Hubungan 1 kepada banyak. Bila hubungan 1 kepada banyak, dia adalah bukan fungsi. Okay? Bukan fungsi. Sebab dia ada banyak image. Okey, faham? Kalau yang ni, dia satu-satu je. Sebab kalau kat sini contohnya 1, kalau pelajar lukis rajah, dia akan terhasil
hubungan 1:1. Nanti pelajar boleh cuba. Okey, boleh faham tak? Yang ni cikgu nak tekankan sikit lah sebab mungkin kurang jelas, kurang faham sebab tak ada penjelasan kat sini. Okey, kita pergi tengok contoh. Adakah graf berikut, antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi? Okey, yang ni fungsi tak? Cuba buat garisan. Cuba buat garis menegak, mencancang. So, kita tengok dia mengena berapa titik. Kalau kena satu saja, maksudnya dia tu adalah fungsi. Samalah yang ni, letak garis mencancang. Yang ni pun garis mencancang. So, kita tengok penyelesaian dia. Okey, mudah kan? Soalan A. Graf ini ialah fungsi. Fungsi. Sebab apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong hanya pada satu titik sahaja. Tengok ni, ni. Yang biru ni. Dia kena satu je. Kalau buat kat sini pun, nanti kena satu je. Okey, faham tak? Faham kan? Mudah je. Soalan B sama. Graf ini ialah fungsi. Kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik saja. Ni pun sama. Kat sini, satu titik je. Kalau kita buat kat sini pun satu titik. Kat sini pun satu titik je yang kena graf ni. Sini pun satu titik je. So, dia adalah fungsi. Fungsi. Soalan C. Soalan C tengok macam ni pun dah tahu kan? Okey, bijak. Korang memang bijak. Kalau kita buat garisan mencancang, still dia kena dua titik. Okey, so dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong dua titik. Okey, faham semua ya? Mudah je yang ni. Kita pergi ke yang seterusnya. Yang ni penerangan lah. Penerangan details tentang graf ni, graf salingan. Ni nama dia graf salingan. Kalau belajar dalam Map Moden ada yang ni graf salingan. Ataupun masa form 2 lagi. Form 2 dah belajar ni, dah belajar lukis graf ni. Cuma sekarang kita tengok apakah yang tersirat di sebaliknya. Jadi kita tengok. Perhatikan semula graf contoh 2A. Graf ni, graf tadi ni. Ni graf ni, contoh 2A. Contoh 2A ni, kita tengok semula kat sini. Graf tersebut ialah graf bagi fungsi. Ni fungsi dia. Ni fungsi dia. X per X tolak 1. Daripada graf ni, kita dapati apabila X ni X menghampiri. Iaitu X menghampiri. Maksud dia. Kalau dia tulis X, arrow ni satu ke atas ni ada simbol negatif kecil kat sini. Ni maksud dia X ni menghampiri dari sebelah kiri. Ni kalau kita tengok kat graf ni, dia menghampiri dari sebelah kiri. Dia menghampiri nilai X ni menghampiri nombor 1. Nombor 1 ni garis kat tengah ni. Kat tengah ni yang tak ada graf ni, dia menghampiri dari sebelah kiri. Dari sebelah sini. Sebelah sini. Ni graf ni dia menghampiri ke sebelah kiri. Dari sebelah kiri. Okey, kat situ. Sekejap. Okey, menghampiri kat sini. So, apabila graf ni menghampiri ke sini, kita tengok graf ni semakin menuju ke bawah. Ke bawah ni, fx ni maksudnya fx ni maksudnya 4cy. Fx ni menghampiri negatif infinity ni kat sini. Ni negatif infinity. Infinity ni maksud dia tak terhingga. Tak habis. Tak terhingga. Graf ni dia boleh pergi sampai tak habis. Kalau korang tanya sampai bila? Sampai tak habis. Ni graf ni dia menuju entah tak tahu sampai mana. Tapi dia tak menyentuh dengan garis nombor 1 ni. Tak menyentuh dengan garisan nombor 1. Dia cuma menghampiri je.
Alah, tak best lah lukis macam ni. Okay. Tak apa. Ni dia menghampiri je. Jadi kat sini ni fx dia menghampiri negatif infinity. Negatif infinity ni maksudnya dia menuju ke bawah. Okey, dan berkurang tanpa sempadan. Keadaan, okey, lepas tu ni apabila x menghampiri satu positif ni, ada tanda positif kecil ni, bila maksud dia x menghampiri ni x menghampiri satu dari sebelah kanan. Okey, dia dari sini. X ni dari sebelah kiri. So, graf ni dari sebelah sini. Sebelah kanan. Dia menuju ke sini. Jadi, dia naik. Ni graf ni naik ke atas tanpa sempadan. Fx ni menghampiri infinity positif ke atas. Positif. Infinity tak terhingga. Okey, tu maksud dia ya. Semakin meningkat ni f infinity ni, iaitu nilai fx semakin meningkat tanpa sempadan. Inilah maksudnya tanpa sempadan. Tak tahu sampai bila, sampai mati, sampai kiamat, sampai hidup semula pun tak habis-habis. Itu maksud dia infinity. Menyentuh pasal infinity ni, kalau cikgu nak tanya, biasa soalan cikgu tanya, berapa nombor yang paling besar? Berapa nombor yang paling besar? Korang boleh jawab tak? Tak tahu, 1 juta. Juta lah satu lagi besar. 10 juta. 10 juta satu lagi besar kan? So, kita tak tahu nombor berapa yang paling besar. Maksudnya itu ialah tak terhingga ataupun infinity. Ni infinity ni, 8 terbalik ni. Atau 8 tidur ni. Infinity maksud dia. Okay? Okay. Untuk yang ni, okay, dah faham ya? Ya, okay. Untuk contoh yang seterusnya ni, kita sambung selepas ni. Korang boleh rehat, baca, tengok dulu. Betul-betul faham ke tidak apa yang cikgu cuba sampaikan. Okay, kita sambung selepas ni.